Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Boy, pagi-pagi begini ramai di antara senang minum, saya pun. Anda bersama saya Nizal Muhammad di dalam satu program yang dikatakan bicara wara baru dinamakan What's Up with Nizal ataupun Apa Ce dengan Nizal ini. Dan kita mengharap pada anda semua di dalam kita nak bersama-sama dengan What's Up with Nizal ini, hidup ceria, cerdas, cekal bersama What's Up with Nizal. Sedap tak? Okey, hari ini saya nak minta anda bandingkan orang yang saya jemput dalam studio Maya kami ini. Apakah anda kenal dia? Tapi jangan tersilap sangka kerana apa yang anda sangka itu mungkin tidak tepat. Jadi apa kata saudara, kita perkenalkan seorang ini. Dah tengok muka dulu baru saya bagi nama dia. Kita sekarang ni bersama dengan seorang tetamu kita yang kita datangkan khas untuk bersama dengan kita pada pagi minggu ini. Jadi apa kata saudara, kita lihat-lihat dan wajahnya dulu dan kita tanya khabar sama dia ya. Baik, boleh kita tunjukkan Azanis wajah teman saya ini yang kita jemput khas di dalam pertemuan kita di alam maya ini. Kalau nampak tak tu? Nampak tak? Nampak tak belakang saya ini? Siapakah dia? Nampak tak? Itu bukan saya. Jangan kata itu bukan saya dan dia bukan saya. Saya bukan dia. Itulah dia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din. Apa khabar, Prof? Baik. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Nampak ada tak sama rupanya? Ada kan? Ada. Kita cerita pasal boleh kita ceritakan sikit. Ini dah potong bagi Tara. Ini Prof, kalau kau dapat kita tanya sikit lah kan. Kita punya pengalaman bersama-sama pergi mana-mana bila kita bincang. Ada sekali tu untuk pengetahuan anda, Prof bawa saya ke sebuah restoran di Seri Kembangan dan mereka menyediakan buffet ya. Jadi makan kena ambil sendiri, bawa sendiri. Jadi masa masuk tu saya membelakangkan pintu masuk, Prof mendepani pintu masuk atau membelakangkan tempat buffet tu. Jadi bila orang datang ambil makanan, orang menegur, Prof, atau dia panggil tak Prof, dia panggil Doc. Doc, okey. Dok, dia pun jawab lah, apa khabar semua. Okey, bila kawan ambil saya makanan, pusing balik tengok. Bila masa dia tukar tempat? Dia pandang balik saya, dia kata, tadi duduk sebelah sini macam, tengok, Dok. Yang ini sebenarnya adalah kembar Thailand, saya panggil. Okey, ingat tak Prof? Memang ingat. Bukan sekali saja. Saya ingat ada tiga kali sebenarnya. Satu di Seri Kembangan, satu lagi masa kita pergi dekat TV3 tu. Apa dia tu? Itu di Dekat utama. Dekat. Ada sekali kedua tu kita duduk bersama-sama macam tu juga. Kita duduk kiri kanan. Orang yang lalu dekat tepi tingkap tu, dia lalu dia tengok tuan dulu. Dia kenal kan. Tiba-tiba bila dia patah balik dia tengok muka yang sama dia kata kan. Jadi itu pengalaman. Sebenarnya banyak. Banyak. Ada sekali ingat cucu kepada Datuk Mutalib kita masa kita nak pergi buat program di Sabah. Dia ingat saya ni Nizal. Jadi dia datang, dia terus duduk atas riba. Duduk atas riba, bercakap dan sebagainya. Jadi saya sebagai seorang kaunselor, saya layanlah dia kan. Lagipun dia masa tu umur dia dalam 12 tahun kot. Dia duduk, so saya kata how are you dan sebagainya. Dia pun sembang. Dan dia perasan dia tengok belakang, name tag saya. Dia tanya, why your name ada doktor? Dia kata. Why your name have a doctor? So are you a doctor? Saya pun kata, yes, I'm a doctor. Bila dia tengok tu kan, baru dia teringat. Tapi tu slow je dia pergi dekat ni apa dia tu Datin kan, nenek dia tu kat tepi tu. So memang satu perkara yang apa dia tu seronok lah kan. Ini satu cerita lagi ni orang lain tahu.
Betul. Prof, ini orang tak tahu lagi cerita ni. Berlakulah tsunami Aceh kan, Ya, tetapi ya, kena tempiasannya di Kuala Muda. Maka betul. serombongan di antara kawan-kawan saya dalam Media Prima pergi ke sana untuk memberi semangat dan beri bantuan, termasuklah kaunselor. Dan antara kaunselor yang dipanggil, yang dinamakan kaunselor ulung, adalah apa dia? Siapa dia? Tak lain tak bukan profesor saya ni lah. Ini kembar Thailand saya ni. Dia pergi. Saya tak dapat pergi, walaupun saya mula disenaraikan pergi, saya tak pergi sebab saya kena melaksanakan tugas di studio. Jadi dia di sana. Bila di sana, orang terima dia, Nizar! Ya, inilah dia orangnya yang dia katakan saya. Pergilah dia. Pergi. Daripada mula sampai akhir, orang bertanyakan soalan-soalan yang hanya saya boleh jawab. Beliau tak boleh jawab. Lama-lama bila dia balik, dia cakap dengan saya, Tuan banyak dosa dengan saya. Tuan kena banyak belanja saya. Kenapa? Orang semua bertanyakan saya soalan untuk Tuan, tapi saya nak jawab susah. Lama-lama saya terima je lah. Apa dia panggil saya Nizal lah kata dia. So macam mana pengalaman itu boleh cerita sikit, Prof? Memang betul Nizal kan. Masa dekat Kuala Muda tu saya pergi dengan ni lah ni apa Nur Farahin pun pergi juga. Jadi kita pergi sampai ke sana dah petang. Jadi apa dia tu ni, dia orang semua teruja. Dia ingat Nizal turun padang kan. Oi Nizal datang. Jadi saya pun tak dengar apa yang dia orang sembangkan. Nizal, dia orang punya frame tu Nizal. Saya ini ingat saya nak tolonglah kaunselor. Jadi bila dia tanya bila datang, saya kata baru sampai, datang dengan siapa? Soalan-soalan tu mudahlah kita jawab kan. Tapi bila ditanya berapa orang anak, kahwin dengan siapa, ini aku ini dah jadi lain ni kan. Jadi dia punya makna tu dia tanya Nizal ni kahwin dengan siapa, ada anak berapa dan sebagainya. Jadi saya pun sampai satu tahap tu saya kata saya tak boleh jawab lah. Sebenarnya saya bukan Nizal, saya kata kan. Banyak. Pengalaman saya sendiri ya, dengan saya ni dianggap macam prof lah. Okey, satu kali tu di lapangan terbang saya berapa dia panggil kawan tu datang sebelah sini, saya berjalan ke sebelah sana. Okey, bila kami berjalan itu tiba-tiba dia panggil saya, Dok! Dalam hati saya, kenapa dia panggil saya Hanjing? Saya tak tahu, masa tak confuse lagi. Dok! Dalam hati saya nak marah pun ya, tapi tak jadi sebab kita ni orang media kena tahan. Jadi saya pun pusing juga, senyum pusing. Kenal saya ke? Saya kata, Dok, takkan Dok tak kenal saya? Saya teringat ni, ini mungkin dia ingatkan saya ni keturunan orang-orang yang namakan kaunselor ini. Jadi bila pun dia tanya, Dok tak pergi ke ni? Saya kata, nanti kejap. Sebelum jauh, ingat saya Datuk Dr. Fadil Cik Din ya? Bukannya? Dia pandang saya, bukan. Dia sendiri kata bukan. Inilah pengalaman-pengalaman yang manis. Sejak pada hari itu, saya panggil Prof. Dulu saya panggil Dr. Fadil saja. Saya panggil Tuan saya ini, Tuan Fadil ini sebagai kembar Thailand. Kalau Siam kita rapat, kita tak boleh lepas. Yang ini Thailand ni boleh lepas. Okey, apa cerita baru, Prof? Cerita terkini ialah sejak pencen, saya dah pencen pada umur 60 tahun pada 2019 yang lampau. Jadi 29 tahun 2000, 2001, 2002 saya dilantik sebagai pensyarah kontrak, profesor kontrak di Universiti Pertahanan UPNM. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, kadang-kadang kita panggil Universiti Penat Nak Mampus. Okey, sebab saya latihan dia tu memang hanya gagah, bergani dan perkasa saja yang boleh survive. Itu dia. Terkini saya di situ, tetapi dalam bidang kepakaran saya ni, dalam bidang psikologi kaunseling, alhamdulillah saya masih lagi meneruskan untuk membantu. Sekarang ni sejak daripada tahun lepas banyak membantu untuk kes-kes COVID ni lah. Pasca COVID especially untuk nak mengurus kesejahteraan mental, membantu pihak Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Kementerian Kesihatan Malaysia, yang paling mutakhir bulan lepas dengan Kementerian Wilayah dengan Tan Sri Anwar Musa membantu. Bagus idenya membuka satu rumah prihatin tu
di hotel kan, Hotel Grand Season tu dijadikan satu one stop center untuk membantu semua warga-warga kota di di sekitar kota ni lah, sekitar Kuala Lumpur kan. Dia ada ni, kalau siapa yang gelandangan tak ada makan boleh ambil makanan dekat situ. Kalau kalau katakanlah nak pergi ada kes COVID ke dekat hospital depan tu, alright. So dia punya makanan, tempat tinggal disediakan. Kemudian ada one stop center untuk vaksin. Kemudian ada food bank dekat situ, siapa yang nak ambil makanan. Dan akhir sekali ada sesi kaunseling. Kita ada sediakan kaunselor-kaunselor terlatih, dan juga kita katakan sebagai bantuan-bantuan kaunseling lah kepada siapa saja boleh walk in untuk ni. One stop center. Itu inilah yang saya sedang fokus lah sekarang ni. Bayangkan kalau saya berada bersama pergi ke sana, alangkah kelirunya mereka. Dia klien yang datang tu dia dah celaru tentang hidup dia. Itu dia punya perasaan dia. Bila dia datang, dia tengok depan mata dia lagi celaru. Haru tu. Okey. Ni bila kita sembang-sembang ini, ramai orang tidak tahu latar belakang sejarah sikit lah ya, Prof ya. Prof dulu ni masih bersama ibu ayah dulu, ayah bekerja sebagai polis ya? Ya betul, polis, polis, betul. Bapa saya dan katanya polis dan kata banyak berpindah-pindah ya. Banyak negeri lah, di Perak pernah, di Terengganu, Perak, Terengganu, Pulau Pinang. Jadi di masa Perak tu zaman komunis tu, kemudian selepas ni zaman komunis 1960-an kita bergerak pergi ke Terengganu. Saya masuk sekolah Darjah 1 di Terengganu, Darjah 1 di Kemaman, kemudian di Dungun, Darjah 2, Darjah 3 dengan 4 di Dungun English Primary School, kemudian pindah balik ke Pulau Pinang pada umur saya Darjah 5 lah, Darjah 5, Darjah 6 di Jelutong English School, kemudian menyambung pelajaran di Jelutong Secondary School dan kemudian ke Penang Free School. Daripada Penang Free School saya keluar dan melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan lah. Yalah, kata di maktab perguruan. Ya betul. Daripada awal tu apabila saya meninggalkan Pulau Pinang, saya masuk di maktab perguruan, membuat CJ perguruan. Kemudian saya mengajar sekejap, mengajar untuk 3 tahun, selesaikan kontrak saya sebagai guru. Saya sambung belajar di UPM, Universiti Pertanian Malaysia ketika itu. Saya belajar dalam bidang bimbingan dan kaunseling. So alhamdulillah semasa belajar tu kerana kematangan kot, kerana 3 tahun di sekolah tu kita masuk belajar bachelor pendidikan bimbingan dan kaunseling. Ilmu nak membantu manusia ada sikit, ilmu sekolah pun ada banyak. Jadi alhamdulillah lah, bila menjawab soalan, berbincang tu markah banyak. Jadi kesan daripada di situ dapat kelas pertama lah. Masa tu saya dapat first class, kelas pertama, mendapat hadiah pingat emas. Nak tunjuk lah, tak pernah ditunjukkan. Tunjuk. Jangan tak tunjuk. Ini dia. Ingat Paralimpik saya dapat emas. Pingat emas Olimpik sekarang ni. Ini bukan Paralimpik ya? Bukan Paralimpik ya, Prof? Bukan ya? Ini pingat emas ni untuk pelajar terbaik. Pingat emas dia panggil pingat emas, dalamnya ditulis itu pingat emas Chancellor, Chancellor Gold Medal, untuk graduan yang terbaik lah, akademik terbaik. Dan kebetulan saya pun dah tua sikit masa tu, 3 tahun lebih tua daripada orang lain. Jadi saya pun aktif dalam kepimpinan dan sebagainya. Jadi bila cantum semua sekali markah saya tinggi, maka saya pun dapatlah anugerah ini, graduan terbaik pada tahun 1989, iaitu Majlis Convocation UPM yang ke-13. Daripada situ alhamdulillah, berkat daripada first class tu, saya dapat tawaran menjadi pelajar UPM, Fakulti Pendidikan yang pertama, untuk terus ditawarkan buat PhD terus.
saya tak ada Hmm. masters kerana saya punya first degree saya ni kelas pertama. Apabila dimohon ke di England, University of Hull, mereka terimalah di British University kebanyakannya menerima pelajar-pelajar kelas pertama untuk terus buat PhD. Jadi saya pun daftar buat PhD. Alhamdulillah, dan saya balik pada tahun 1995. Itulah saya berjumpa dengan ini. Saya berjumpa dengan Nizal, saya berjumpa dengan Abby, saya berjumpa dengan Nur Farahin, saya berjumpa dengan Omar, Aziz Desa, Maizatul. Aziz Desa. Masya Allah. Okay. Ramai itu. Yang pentingnya ialah selepas balik daripada University of Hull, akhirnya banyak hal lah ya. Betul, banyak hal. Banyak hal. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Prof, kita rehat seketika. Banyak kita nak cerita lagi ni sebab kita punya masa mencemburi kerana katanya Prof pun ada urusan-urusan lain juga, tapi kita berehat dahulu kerana sambung kepada sesi kedua ni kita rancak selain pada kita cerita pasal kisah-kisah lama kita juga nak ceritakan tentang hal ehwal mengenai bagaimana kita menzahirkan kecintaan kita, kononnya kata cinta pada negara, macam mana. Jadi oleh kerana itu kita nak tanya apa kalau kata kita ni nak menjadi orang yang menzahirkan rasa cinta dan kasih kepada negara itu sempena bulan merdeka ini. Baik, kita rehat dulu. Ke apa akan kembali ataupun segmen apa akan kembali dalam WhatsApp with Nizal. Durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua, muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah.
Ya, kembali kita di dalam WhatsApp with Nizal. Okey, sekarang itu saudara-saudara sekalian, kita mintalah kalau boleh tumpukan perhatian kepada WhatsApp with Nizal. Dalam bahasa Inggeris kita kata, life will never be dull on WhatsApp with Nizal. I tell you, frankly. Okey, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Sheikh Din yang merupakan kembar Thailand saya. Saya nak bertanyakan satu yang berat sikit lah. Bukanlah berat pun. Tetapi saya dah letih dah tengok kawan-kawan kita atau sebahagian daripada orang kita ni menyatakan bahawa dia tak dapat nampak rasa kecintaan kepada negara itu. Dia tak dapat rasa satu, tapi dia tak nampak orang lain pun menunjukkan rasa yang sedemikian. Macam mana kita nak menunjukkan rasa cantik atau rasa kasih kita kepada atau cinta kita kepada negara kita ini? Ini pasal kita bercakap dengan orang yang bertugas di UPNM ya. UPNM ni bukan Universiti saya tak nak sebut nama dia, tapi it is Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi saya bertanya pada orang yang sesuai. Okey, Prof, cuba cerita sikit, Prof. Okey, bercakap tentang ni manusia, individu ataupun dalam konteks kita ni rakyat di mana kita ada tanah inilah dia, tanah yang kita pijak, langit yang kita junjung. Kemudian kita diurus, kita mengurus diri kita dan dibantu oleh kerajaan yang kita pilih. Okey, kemudian kita ada kedaulatan. Itu dia elemen-elemen 4 yang asas. Kita ada tanah, kita ada rakyat, itu kita ada kerajaan dan kita ada kedaulatan. Jadi keempat-empat ini adalah objek yang boleh kita tumpahkan rasa sayang kita, kasih kita, taat kita, apa-apa sajalah. Alright? Itu perkara yang pertama yang boleh kita faham sebagai seorang mana-mana rakyat sekalipun lah. Kalau kita duduk dekat England ke, duduk dekat Germany ke, dekat China ke, dekat Korea ke, Jepun, ini asasnya. Okey? Baik. Perkara yang kedua pula, nak balik kepada tingkah laku. Tingkah laku kita setakat mana kita dapat mencurahkan ketaatan kita, mencurahkan rasa kasih kita, sayang kita, dan juga rasa kita nak kenang kepada empat perkara itulah. Tanahnya, rakyatnya, kerajaannya dan juga kedaulatannya. Okey? So itu perkara yang kedua kan. Baik, perkara yang ketiga yang kita kena memahami, nak menjawab soalan yang ni, kita kena faham peringkat mana individu tu, rakyat tu. Okey, sebab pengeluaran tingkah laku kita ada asasnya. Dia ada orang, dia ada asas, dia hanya sedar saja. Itu yang paling asas, dia sedar. Alright? Dan lepas sedar, dia kena tahu. Lepas tahu, dia kena faham. Lepas faham, baru dia akan buat. Okey, jadi ada 4 peringkat dekat situ Nizal. Jadi kalau kita tengok kepada keadaan rakyat kita ni kan, adakah mereka sedar? Mereka sedar 31 hari bulan merdeka. Tapi hari ni berapa ramai yang sedar bahawa 31 Ogos tu tarikh kemerdekaan kita? Kan? Kemudian sedar tak mereka tentang merdeka itu ada perjuangannya, dia bukan hanya satu tarikh tetapi ada sejarahnya. Tahu tak kita tentang sejarah tersebut? Kan? Bila kita sedar 31 Ogos itu adalah tarikh merdeka dan kita tahu sejarahnya, sejarah daripada zaman penjajahan dulu sehinggalah kepada British, daripada British menyerahkan kemerdekaan kepada kita pada tahun 1957 dan bagaimana kita membina negara ini daripada sebuah negara yang tak membangun, mundur dan sebagainya sehinggalah kepada hari ini kita nampak kan. Tahu tak sejarah? Lepas tahu Nizal, setiap manusia kena faham. Ini dia masalah dia. Ada orang yang tahu, faham tapi dia buat tak faham. Okey, bila buat tak faham dia hanya ada tahan macam itulah. Di sinilah kita perlu tolong macam-macam. Kita perlu bagi dia kesedaran, bagi dia tahu, bagi dia ingat supaya dia faham. Okey, banyak benda. Tiap-tiap tahun kita akan ada sambutan, pasang bendera contohnya. Okey, kemudian larian merdeka ke apa sajalah tentang merdeka. Kemudian kita ada banyak tokoh-tokoh budaya kita yang mempunyai lagu-lagu mereka tentang lagu-lagu patriotisme. Okey, kita hari ni nanti kita akan pagi ni kan bersama dengan saudara Andy Lala kan. Dia seorang yang mempunyai mesej untuk nak menyedarkan, memberitahu dan juga memberi kefahaman kepada kita. Okey, so ni bila faham maka tahap yang keempat
orang akan buat. Inilah masalah dia. Mungkin sedar dalam 80%, tetapi yang tahu setengah daripada dia, tinggal 40%. Lepas sedar, tapi tahu, tapi Prof, tapi masalahnya tapi sebelum kita pergi ke tempat tahu, faham dan buat itu, masalah yang sedar pun banyak juga yang tak sedar-sedar sampai sekarang. Itu masalah. Itulah dia. Kalau nak kongsi, itulah dia. Kalau nak kongsi, kajian ada. Masa saya jadi pengarah Institut Sosial dulu, saya dah buat kajian sempena dengan masa tu zaman Pak Lah, pada tahun 2008, 2009 kita ada buat ni sambutan bagaimana ni tahap kesedaran masyarakat. Okey. Kesedaran agak tinggi. Contohnya macam adakah ni kesedaran tentang tarikh masa dia tahu bahawa ini adalah Malaysia merdeka. Malaysia ada tarikh merdeka dan sambut merdeka. Dia tahu. Okey, tinggi 90%. Tetapi bila kita tanya yang soalan domain yang kedua, setakat mana tingkah laku dia menyambut? Dia dah kurang dah. Daripada 90 dia dah kurang kepada 70% yang akan sambut dan kenang. So, contohnya macam pasang bendera, adalah membawa anak-anak pergi ziarah, pergi tengok aktiviti-aktiviti kemerdekaan kan. Kemudian level yang ketiga, kajian kita menunjukkan domain sayang dan kasih dia kepada negara kan. Kita tanyalah soalan-soalan yang asas. Itu sekitar dalam 60%. Makin lama makin turun. Okey. Kemudian taat setia. Setakat mana dia boleh taat setia, ini sama dengan kasih sayang. Sekitar 60%. Cuma bila kita tanya kesanggupan untuk nak berkorban, ini jatuh. Dia jatuh sehingga 40% saja yang sanggup berkorban. Itu 10 tahun lepas. Okey. Sekarang ni kita boleh nampak lah ni draft tu dah makin menurun. Okey. Kesedaran dah hilang, pengetahuan pun dah hilang, kefahaman pun dah hilang. Akhir sekali kita punya tingkah laku kita untuk nak meraihkan kemerdekaan itu makin susut lah, makin susut. Jadi ini adalah cabaran untuk masa hadapan ini. Memang cabaran besar itu. Nanti kita akan tanya. Hujung tadi kita cari jalan keluar, ada tak? Tapi nampak tak? Perasan tak? Prof kita ni kalau bercakap dia ada nombor 1, ada 2, 3, 4. Sebab apa? Sebab beliau ni, ini kita buat kajian. Ada orang tu buat kajian masa cerita kepada masyarakat, kita buat kajian tentang dia. Dia memang suka matematik. Betul tak? Betul tak Prof? Betul. Suka matematik kan? Betul. Betul. Saya memang kerana itu dia kalau nak buat apa-apa pun dia kena ada congak dia. Kalau tidak dia takkan. Dia mesti scientific, matematik. Kalau tidak jadi getik. Gitu. Okey, boleh cerita jadi bila minat dalam matematik ni Prof ya, maka dengan sendirinya dia membantu kepada hal-hal sosial. Sebab ramai orang tidak nampak perkaitan antara matematik itu dengan kehidupan masyarakat atau sosial itu. Tetapi Prof telah berjaya untuk menyatukan pemahaman tentang matematik itu dan ikatannya dengan hal ehwal tentang masyarakat. This is the thing about you, boy. Ya. Terus. Macam mana kita nak membantu sekarang ni? Sekarang ni masyarakat kita untuk sekarang ni macam mana kita tanamkan kembali, nak pecahkan dia daripada masalah tak sedar-sedar lagi, tahu pun macam tak tahu, faham pun macam tak faham, buat langsung tidak. Jadi macam mana kita nak tarik orang ni? Kan, this is how you do it. Now love your country. How to do it? Alright. Yes. They come back with that question. So now I ask you lah, how to okay. You ask me, I jawab you lah. Yes. Okay, saya jawab Anta punya soalan. Okay, Anta punya soalan. Yang pertama tadi tentang matematik. Memang betul, matematik adalah bidang saya. Saya dah melihat mata saya ni adalah mata matematik, otak saya pun otak matematik, dan saya banyak menggunakan prinsip-prinsip falsafah-falsafah dan juga pendekatan-pendekatan rumusan-rumusan matematik di dalam hukum psikologi dan hukum sosial. Kerana matematik ni memang ada dalam Al-Quran pun banyak elemen-elemen matematik. Ada banyak. Sunnatullah adalah matematik. Okay. So ni matematik ada teoremnya, ada teorinya.
Matematik ada angkanya. Okey, dia mula daripada angka asas. Okey, dia mula daripada angka 1. Alright. Kemudian daripada angka asas inilah dia berkembang kepada angka-angka yang lain. Okey. Jadi bila bercakap tentang nak menyelesaikan masalah pun kita boleh. Okey, kalau dia bergerak, angka itu bergerak pada hukum arithmetic, satu tokokan 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh kurangkan kepada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kalau dia bergerak pada kadar geometrical 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan sebagainya, maka kita pun boleh reversekan dia balik kepada 32, kepada 16, kepada 8, kepada 4, kepada 2, kepada 1. Okey. Dalam konteks ini sama juga. Alright. Sebagai contoh, kita balik kepada yang satu, individu. Sebab individu campur dengan individu, satu orang sama satu orang, apabila cantum, dia jadi satu institusi. Okey, institusi. Institusi yang mengandungi beberapa individu, cantum-cantum mereka menjadi community. Community macam kejiranan. Kejiranan tu satu community. Okey, community campur community, dia menjadi satu society, masyarakat. Okey. Macam saya dekat Putrajaya ni itulah. Kita ada community Presin 14 campur dengan 15, campur dengan 16, 17. 20 ada community tapi 20 semuanya dah di alam perkuburan mereka. Okey. Jadi community ni cantum jadi sesatu society. Okey. Jadi kita nak tackle benda ni, kita boleh tackle kalau mengikut hukum sosiologikal, kita pergi daripada sosial, kita pergi kepada sistem sosial tu sendiri. Tackle isu sosial, isu community, isu institusi. Tetapi kalau menggunakan pendekatan psikologikal di mana saya punya area, kita tackle the individual. Individu tu. Okey. Dan bila kita nak tengok individu tu, iaitu angka 1, apakah fitrah angka 1? Angka 1 ada nilai. Walaupun nilai dia tak banyak tetapi 1. Okey, kemudian kita tengok sebelum 1 apa dia? Kosong. Sebenarnya kosong ni ada nilai. Walaupun dia tak ada nilai tetapi dia punya status dia ada nilai. Nilai dia tak ada, elek. Okey. So dalam konteks inilah, walaupun dia kosong tetapi dia ada nilai. Apa nilai yang kita nak masukkan? Jadi kalau kita lihat pada hukum psikologi, kalau kita nak tolong balik kepada ini, kerana bermakna ni negara kita, kerajaan yang ada pada hari ini, rakyat yang ada pada hari ini, tokoh-tokoh yang ada pada hari ini, kita boleh membantu kembalikan tabiat untuk kita nak mengenang kembali kemerdekaan, untuk kita nak meraihkan rasa kasih sayang kita kepada negara, boleh. Kita balik kepada individu, kan? So dalam individu ni ada siapa? Dalam ilmu psikologi Nizal, dalam individu kita ada yang pertama sekali kita ada elemen roh. Semua manusia ada roh. Okey? Roh. Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dan kita ada roh. Yes. Nombor 2, setiap orang ada akal, otak, pemikiran. Orang putih cakap kita cognitive. We have our cognition. Okay. This is cognitive. Okay. Thirdly, kita ada affective. Kita punya perasaan kita. Cognitive, affective. Dan akhir sekali kita ada psychomotor. Okay. Baik. Kita boleh membantu individu melalui 4 ruang ini. 4 window. The 4 windows of human being. Through spiritual, through the head, the thinking, the perasaan, and also the emotion. So kalau kalau ada lagu-lagu yang berdendang kan, dia akan menyentuh perasaan kan, bila kita cakap tentang lagu. Sat lagi kan. Okey. Kita ada tingkah laku, contoh-contoh lah benda-benda macam tu. Jadi dia boleh balik. Dan bila kita ada benda ni, antara benda luar ni, contohnya macam katakanlah seorang penyanyi sedang menyanyi lagu patriotik, lagu yang sedap, okey? Dengan suara yang sedap, alright, dekat luar sana tu. Jadi apabila mereka menyanyi menendangkan, kita akan memberi makna. This is perception. Perception kita mesti bagus. Masalah kita hari ni, perception kita, peringkat itu pun kita dah apa? Kita dah menolak.
Kan, lagu bagus, orang menyanyi suara bagus, tetapi kerana hati kita tak betul, kita macam-macam lah kita menolak, dan kita masuk dalam keyboard warrior tu, kita pun naiklah macam-macam. Suara tu lah, inilah lagu apa-apa, entah apa-apa, poyo lah dan sebagainya. Nampak tak? This is perception sebenarnya. Ini masalah perception manusia, yang mana yang kita kena hadapi. Okay? So selain daripada situlah dia, the next is kita akan belajar tentang ni tingkah laku yang dia cuba nak wujudkan. Okay, behavior dia, pattern behavior dia. Jadi kalau nak tolong, nak membina kembali masyarakat yang faham bahawa kita wajib untuk, yes, sebab apa kita tengok negara jiran kita kan, negara jiran tahap layanan mereka terhadap hari merdeka mereka, hari ulang tahun, HUT mereka adalah sangat tinggi. Kan, sanggup mengeluarkan wang untuk nak mencari dia punya panji-panji tu. Contohnya panji merah putih dan sebagainya kan. Kita di sini pun kena ada lah benda tu, tapi tak ramai. Banyak yang mengharapkan pada sumbangan bendera percuma dan sebagainya lah. Ada bendera pun dia orang macam malas nak pasang dan sebagainya. Balik kepada diri sendiri juga. Balik kepada diri sendiri. Jadi saudara-saudara, dengarlah itu nasihat daripada kembar Thailand saya ini. Penting. Kalau dengar dia, dengar saya lah tu. Atau dengar saya, tak tentu lagi dengar dia. Apapun, Prof, kita ucapkan terima kasih. And ini sebenarnya ayatnya tergantung. Maksudnya lah, perbincangan kita tergantung. Kita akan panggil lagi ni sebab saya mana boleh terpisah daripada kembar saya. Dan insyaAllah kita akan panggil lagi, kita akan sembang lagi ni. Ini banyak lagi ruang dan bidang yang kita sembangkan. Jadi yang pentingnya tadi telah dinyatakan tentang peranan kita sebagai individu untuk menanamkan semangat, untuk mencetuskan rasa tahu, rasa sedar, rasa tahu, rasa faham, dan terus kita berbuat. Dan hidup mesti berbuat. Kalau kata kita setakat tahu, tidak berbuat pun tidak guna. Mesti menzahirkan. Kalau nak katakan kita ada keluarga, jangan kita senyapkan rasa kasih kita itu. Kita kena suarakan. Kalau kita ada ibu, sebelum dia pergi, nyatakanlah kasih kepada ibu. Kalau kepada seorang sahabat, cakaplah juga, saya sayang awak sebagai sahabat. Kalau kepada seorang kembar, saya sayang kembar saya. Tapi terpaksa berpisah buat sementara kerana beliau pun ada tugasan. Dari Prof, terima kasih sangat-sangat telah bersama dengan kami. Kita akan berehat seketika nanti dan kita akan jumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi sementara itu, saudara-saudara semua, jangan lupa untuk terus berada di pentas Nizal ini ataupun WhatsApp with Nizal ini untuk anda mendengarkan pula seorang lagi yang tadi dah sebut namanya. Saya tunggu sebut nama dulu, nanti kita tengok persembahan dia, kena kita dengar daripadanya. Baik, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup.
Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Darilah satu terbelah dua, satu darinya terbelah pula, yang satu lagi terbelah juga, berpecah belah. Hai satu bangsa, digelakkan orang, banggalah kita. Musuh di luar mula bersatu, ditendang bangsa keluar pintu. Musuh di luar mula bersatu, ditendang bangsa keluar pintu. Undang-undang diubah satu persatu, yang tinggal bangsa hanyalah baju. Undang-undang diubah satu persatu, yang tinggal bangsa hanyalah baju. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Dengan dada yang sabar, percaya pada qada dan qadar. Tunggulah dengan dada yang sabar, percaya pada qada dan qadar. Tiada salahnya berbeza pendapat, asalkan sama satu matlamat. Di meja runding tempat muafakat, suara ramai mendapat mandat. Suara ramai mendapat mandat. Menang dan kalah, adat bertanding, terima hakikat, itu yang penting. Menang dan kalah, adat bertanding, terima hakikat, itu yang penting. Kembalilah bersatu, kukuhkan benteng dari ancaman durjana
jana asing, kembalilah bersatu, kukuhkan benteng dari ancaman durjana asing. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Yang benar tetap menjadi benar, yang salah akan terbukti juga. Yang benar. Ya, yang benar kalau katakan kawan-kawan saya di sebelah seberang. Ya, yang benar. Itulah tadi kita dengarkan kan? Apa dia? Kita dengarkan daripada seorang yang sekian lama sudah tidak kedengaran di kaca-kaca TV biasa. Tetapi beliau sangat aktif sebenarnya di dalam dan di luar negara. Buat apa? Nanti kita cerita pada dia. Tapi inilah dia sosok tubuhnya kita akan perkenalkan. Tetapi asal namanya itu adalah Amir Amzah bin Saleh. Ataupun sekarang ni sudah ada Datuk lagi. Dia ada Datuk. Jadi Datuk Amir Amzah bin Saleh. Tetapi lebih mudah, lebih senang, lebih seronok, lebih manja, lebih mesra dipanggil Andy Lala. Saya pun tertanya-tanya, mana datang Andy Lala itu dengan namanya Amir Amzah Saleh. Jadi apa kata saudara, kita terus bersama dengan Andy Lala yang sekarang ini berada bersama kita. Assalamualaikum. Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik, alhamdulillah, syukur. Ini sebelum kita pergi jauh nak tanya ni, apa rahsianya daripada nama itu menjadi Amir kan? Amzah Saleh, tiba-tiba boleh jadi Andy Lala. Apa maksud Andy Lala itu dan apakah menyebabkan begitu? Macam mana ceritanya? Okey, saya latar belakang saya masa di kampung saya bermula sebagai musician, sebagai lead gitaris. Jadi pada usia 15 tahun tu, saya minat Carlos daripada kumpulan Santana, minat Jimi Hendrix, minat ramai lagi lah daripada barat. Pada masa tu, artis-artis atau selebriti antarabangsa ni, dia tak guna nama sebenar. Dia guna stage name zaman tu. Jadi nama pentas. Saya pun menciptalah nama pentas pada usia 15 tahun. Jadi pada masa tu cita-cita saya adalah saya nak jadi penyanyi, jadi artis yang terus hidup, terus disayang. Maksud terus hidup, terus disayang itu adalah apabila saya meninggal, karya saya masih terus hidup dan saya terus disayang. Jadi Andy L-A-L-A itu maknanya, tafsiran saya pada waktu itu, NDLALA adalah no doubts, life always, love always. Itu jadi kata-kata inspirasi. I love you. Tapi bila apa namanya? Bila saya no doubt. No doubt, love always. Yeah, life always, love live always. Yeah. Love always. Okay, life always, love always. Terus sayang, terus hidup, terus disayang lah. Itu mission pada masa tu. Dan pada masa tu saya tak reti tentang branding. Rupanya saya telah pun Allah ilhamkan untuk mencipta brand saya. Jadi Andy Lala dah jadi satu brand lah untuk saya dalam industri. Betul. Ya. Sebab masa Andy Lala di dalam dunia apa namanya, dunia hiburan ya. Masa itu seiringan dengan banyak yang lain termasuklah Datuk Jamal Abdillahnya, termasuklah Datuk M Nasirnya, malahan arwah Datuk Sharifah Aini, sebenarnya semua Anita Sarawak semua. Jadi bersaing dengan mereka tetapi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi itulah yang orang ingat Andy Lala. Andy Lala. Yang itu saya fikir antara kekuatan branding itu sampai sekarang orang ingat Andy Lala sampai sekarang. Sampai bila saya tanya nama penuh, kalau saya pergi jual, saya tanya nama penuh dan apa namanya Andy Lala, orang akan tanya Andy Lala lah. Dia marah saya balik. Okey. Dan satu lagi bila kita okey, satu lagi teruskan. Andy Lala pada masa tu saya banyak membaca juga. Socrates dia kata kalau kita sebut sesuatu perkara tu lebih daripada 3 kali,
maknanya perkara itu akan melekat di minda manusia sampai bila-bila. Jadi maknanya perulangan lebih daripada 3 kali. Jadi bila saya mencipta nama yang unik, walaupun nama tu bukanlah nama yang sedap, tapi nama yang unik menyebabkan kali pertama orang sebut nama saya, sekurang-kurangnya 3 kali. Contoh, saya sertai pertandingan nyanyian masa mula-mula datang Kuala Lumpur. Siapa nama penyanyi peserta tadi tu? Nama dia Andy Lala. Apa dia? Andy Lala. Ya, Andy Lala. So, sekurang-kurangnya pada kali pertama orang akan sebut 3 kali. Dan akhirnya, kalaulah ada persamaan antara saya dengan pihak lain, maknanya nama saya akan lebih cepat diingati. Jadi ini berdasarkan falsafah daripada Socrates. Okey, ambil falsafah daripada orang jauh-jauh tu Socrates ya. Tapi Andy Lala yang kita sebut juga ya. Andy bukan hanya terlibat dalam dunia muzik dengan lagu yang dicipta. Nanti kita cerita bab genre lagu itu ya. Tetapi Andy juga terlibat dengan pengacaraan TV. Anda terlibat dengan muzik-muzik. Anda terlibat juga mengacara peringkat akhir anugerah juara lagu yang ketiga kalau juara TV3. Jadi boleh ceritakan sedikit daripada menjadi seorang penyanyi, terus menjadi seorang juga terlibat sebagai pengacara. Boleh ceritakan sedikit kisah itu, perjalanan itu. Sebetulnya saya memang datang Kuala Lumpur nak jadi penyanyi. Memang nak jadi penyanyi. Oh ya? Jadi saya berusaha. Jadi lepas SPM saya terus datang Kuala Lumpur berusaha berikhtiar lah. Saya sertai, saya tak silap saya dalam 10 pertandingan nyanyian di peringkat Selangor Wilayah Persekutuan. Semua pertandingan tu saya champion. Itu memang semangat tu. And then, jadi saya dapat tawaran untuk buat album. Di masa tu ada satu komposer datang daripada negara jiran kita, Indonesia. Ada orang dia bawa saya untuk audition di RTM Studio 2 pada masa tu, saya ingat lagi. Untuk audition saya, akhirnya saya terpilih untuk jadi recording artist dalam satu konsep album yang kita namakan, yang mereka namakan Malindo. Malindo bermaksud Malaysia Indonesia. Saya dijadualkan menyanyikan 5 lagu. Saya artis Malaysia. Artis Indonesia, saya tahu nama aja. Nama dia Grace Simon di Indonesia. Jadi 5 lagu Grace Simon nyanyi, 5 lagu saya menyanyi masa tu. Jadi saya minta izin tapi saya kena pergi ke Indonesia 3 bulan. Jadi minta izin daripada arwah mak tak bagi. Saya ni anak mak. Jadi bila mak tak bagi, jadi menyanyi tu saya tak dapat teruskan cita-cita saya jadi penyanyi. Kalau tidak saya dah jadi recording artist sekitar tahun 80 atau 81. Okey, oleh kerana mak tak izinkan, saya terus kekal dekat Kuala Lumpur, cari juga jalan, cari peluang, tetapi rezeki saya datang untuk lakonan dulu. Jadi ada satu audition screen test lah pada masa tu untuk cari pelakon yang boleh berlakon, boleh bersilat, boleh menyanyi. Alhamdulillah melalui audition tu saya dapat jadi hero dalam satu penerbitan di RTM pada masa tu. Dalam tempoh tu maknanya saya popular dulu. Tahun 82 saya popular sebagai pelakon dulu. Pergi kepada pengacara ni adalah pada tahun 1986. TV3 baru beroperasi hujung 85. Baru bermula 2 tahun. Baru bermula 86. Jadi dijemput saya untuk jadi pengacara. Jadi saya ingat lagi pasal yang ni kenangan manis untuk saya. Bila dipanggil untuk jadi pengacara, ada audition dekat Bangsa tu. Jadi bila dia orang bagi skrip minta saya jadi pengacara, dia kan pada masa tu ada cue card kan. Jadi saya kata saya tak nak skrip. Saya tak nak cue card tu. Dia orang bagi saya skrip, saya kata saya tak nak cue card. Lepas tu jadi kawan-kawan dalam studio yang dalam production marah. Dia kata kita dah audition sebelum ini dengan cue card pun kita berjam-jam baru siap. You tak nak pula kan. Dia kan pakai monitor. Maknanya skrip tu dah ada dekat monitor, kita baca saja. Jadi saya popular sebagai pelakon pada masa tu. Saya hafal skrip dengan baik pada masa tu. Jadi saya tak nak. Jadi saya minta 20 minit. Jadi penerbit bagi saya 20 minit, saya hafal semua. Lepas tu kita pun shoot lah. Bila kita shoot dekat situ, tidak ada satu pun salah, 100%. One take je semua. Jadi selepas pada itu, saya dah tak pakai prompter tu lah. Tak pakai prompter tu, saya tak pakai. Jadi saya itu bermula sejarah jadi pengacara muzik-muzik, teruslah jadi host. Kemudian pada tahun 1987, maksudnya pada juara lagu yang kedua sepatutnya saya dijadualkan untuk jadi pengacara peringkat final.
Tapi pada masa tu arwah mak saya tak sihat, saya balik. Masa tu senior kita Karim Latif. Karim. Ingat-ingat. Karim Karim Muhammad. Karim Muhammad. Karim Karim, Muhammad. Jadi Karim pengacara. Muhammad. Ya. Tahun berikut tu baru saya mingguan saya buat. Saya tulis skrip, saya jadi pengacara muzik-muzik. Kemudian final AJL 1988. Itu sedikit latar belakang you tanya pasal jadi pengacara tadi. Tapi maknanya asas saya memang nak jadi penyanyi. Jadi terbabit kepada pelakon, terbabit kepada pengacara. Ini dia jadi petik tepi semua menyala. Amin. Ya, Allah lorongkan ini yang terbaik perjalanan untuk saya. Ya. Itulah. Ramai orang tidak tahu sejarah Andy Lala ini. Dan salah satu di antara jurusan ataupun bidangan yang orang tidak tahu ialah dari segi latar belakang pendidikan. Banyak cerita sebenarnya yang boleh diceritakan, tapi saya mahu dikongsikan sejarah pendidikan itu sehingga sekarang bagaimana dan apakah yang telah menjadi terhadap Andy sendiri bila melalui proses-proses itu, kerana ada juga sindiran-sindiran, ada juga pandangan-pandangan yang walaupun kita membina nama, tapi pada masa sama juga kita mengundang kritikan dan juga sinis pandangan kawan-kawan. Boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikan itu? Okey, saya alhamdulillah kerana dilorongkan lahir dalam keluarga miskin, dalam keluarga susah, jadi banyak tentang khazanah sengsara kehidupan tu saya dapat lalui. Jadi dalam tempoh itu saya menyedari bahawa family saya bukan keluarga yang berduit. Jadi pada masa itu saya dari segi pendidikan saya sekolah darjah 1 sampai darjah 6 sahaja. Kemudian ayah saya panggil abah lah, dekat Ipoh panggil abah. Dia kata abah minta maaf, kamu boleh sekolah sampai darjah 6 saja. Abah dah tak mampu, jadi bagi peluang pada adik kamu pula sekolah. Jadi adik saya terus sekolah, jadi ayah saya suruh berhenti sebab mampu sampai darjah 6 saja. Okey, kalau kamu nak sekolah, kamu carilah duit sendiri. Jadi pada masa tu umur saya 12 tahun. Jadi ini kata-kata azimat yang abah saya beri pada saya, betul-betul jadi inspirasi pada saya. Saya ingat lagi dia kata, masa tu umur saya 12 tahun, dia kata abah minta maaf kerana tak dapat bagi kamu makan, pakai cukup macam anak-anak orang lain. Tetapi apa yang abah boleh bagi pada kamu, abah bagi kamu kebebasan. Kamu buatlah apa saja yang kamu nak, jaga agama, jaga adat, jangan malukan mak bapak sudah. Kamu buat apa saja, abah percaya pada kamu. So, kata-kata ni betul-betul jadi dorongan yang kuat untuk saya. Jadi lepas abah bagi kebebasan tu, saya terus keluar rumah pada masa tu juga pergi cari kerja pada usia 12 tahun. Jadi usia 12 tahun saya mula kerja, saya pergi minta kerja tapi tak dapat lah umur 12 tahun. Toke tu tak bagi, kilang dapur, kilang buat dapur arang, dapur arang. Bawah umur dia tak bagi. Bila dia tak bagi, saya duduk dekat situ. Toke tu halau saya duduk juga. Saya kata saya takkan balik. Saya kata saya nak kerja. Jadi saya mendatangkan masalah pada dia kerana saya tak nak balik. Dia halau, dia marah, dia apa semua, dia tak bagi, saya duduk juga. Saya kata saya takkan balik. Saya kata saya nak kerja. Lepas tu dia kata you bawah umur tak boleh kerja. Saya nak kerja, bagilah kerja apa pun. Jadi dia kata sini gaji murah. Buat apa? Lepas tu dia kata tak apalah, tapi kamu kena kerja dekat belakang sebab nanti orang kerajaan datang, nanti kalau nampak yang bawah umur saya yang susah. Kamu kena tangkap. Jadi dia hantar saya ke belakang, kerja dekat bahagian belakang kilang tu untuk buat dapur tu. Gaji saya adalah 55 sen sehari. Dengan gembiranya. Jadi dari situlah dapat duit sikit-sikit pun. Kemudian gaji naik sikit. Jadi saya naik belajar dari segi pendidikan. Masuk Form 1, Form 2, Form 3. Saya sekolah. Kalau sekolah pagi, sebelah petang selain daripada kerja tu, saya belajar buat kontrak, kerja buat bangunan ni. Maknanya buat rumah, buat bangunan pada masa tu. Jadi bawah umur kerja curi-curi. Maksudnya kalau pagi kerja kontrak, petang sekolah. Kalau petang kerja kontrak, pagi sekolah. Jadi saya dapatlah belajar dengan duit sendiri tu sampai Form 3. Jadi pada masa tu sekolah saya sekolah Inggeris tapi ditukar
pada masa tu daripada LCE kepada SRP. Pada masa tu maknanya daripada aliran Inggeris kepada aliran bahasa kebangsaan. Jadi saya tak ambil LCE, saya ambil SRP dalam bahasa Melayu. Jadi saya lulus, dapatlah A pada form 3 tu. Naik form 4 saya dah minat main muzik. Saya dah form 4 tu sempatlah jadi di antara budak-budak yang pandai lah dekat sekolah masa form 4, tapi dah gila main muzik. Jadi apa yang berlaku pada saya adalah masa periksa SPM pun saya saya pergi tulis nama, tapi saya tak jawab kertas soalan kecuali 2 subjek, iaitu bahasa Malaysia, kertas 1, kertas 2 saya jawab kertas 1 saja. Kemudian sejarah. Kenapa saya jawab 2 ni? Sebab cikgu saya ingat lagi, cikgu saya nama dia Puan Mardiah. Harap-harap dia dengar program ni. Dia kata kalau kamu dapat kepujian, kamu dapat kredit, saya bagi kamu RM50. Jadi 2 kertas ini saya dapat kredit. Walaupun bahasa Malaysia saya cuma jawab 1 kertas, yang maknanya maybe dapat 60 points. Lepas tu sejarah saya dapat kredit juga. Jadi saya dapat RM50 satu subjek tu. Saya dapat 2. Subjek yang lain saya hadir tapi saya tak jawab kertas. Maknanya isi je nama, lah tu pergi keluar pinjam basikal kawan, pergi cari gitar, main muzik dekat luar. Maknanya cari kerja lah, main muzik kat luar. Jadi maknanya tapi yang jadi maknanya tidak menjawab. Itu yang saya heran. Apa dia? Apa dia? Yang herannya memang tak nak buat, tetapi hadir juga, mendaftarkan diri tetapi tidak menjawab. Itu yang menjadikan satu persoalan bagi orang yang mendengar. Kenapa? Tak, nanti family tak boleh tahu yang saya lari daripada sekolah. Sebab saya lari daripada sekolah main gitar, pergi okey. Jadi saya cari duit. Jadi pergi periksa tak pergi. Jadi saya merayu pada arwah mak saya. Daripada lepas SPM tu saya minta, kata saya nak pergi Kuala Lumpur nak jadi penyanyi. Jadi arwah mak kata tunggu keputusan dulu, dah keluar keputusan nanti barulah buat keputusan. Dia kata tunggu SPM dulu. Saya tahu saya memang memang fail. 2 subjek je jawab. Jadi saya merayu pada mak 8 bulan. Dah masuk bulan ke-8 merayu pada mak tu. Mak dah tak larat nak jawab permintaan saya, sebab saya kalau tak dapat izin keluarga saya tak pergi. Mak saya pada satu malam tu dia kata, suka hati kamu lah. Bila dia kata suka hati kamu, saya masuk ke bilik, saya terus ambil satu beg sekolah tu, buang buku sekolah, letak satu persalinan baju dengan selimut, lepas tu bawa kasut takraw dengan seluar pendek. Masa tu saya main UMNO Perak takraw. Saya keluar, saya nak pergi KL lah. Masa tu pukul 8.30, pukul 9 malam, lepas isyak. Lepas tu mak kata, kamu nak pergi mana? Pergi Kuala Lumpur lah. Lepas tu, takkan nak pergi Kuala Lumpur? Tadi mak bagi. Lepas tu ayah saya support saya. Ya, saya dengar awak cakap, awak bagi tadi. Dia pergilah. Jadi bapa support. Jadi mak tak boleh buat apa sebab dia terlepas cakap, dia kata suka hati kamu lah. Jadi itu yang menyebabkan saya pergi ke Kuala Lumpur untuk jadi penyanyi. Semata-mata jadi penyanyi. Allah. Nanti kita cerita ni. Walaupun sebagai penyanyi, tapi banyak cerita di sebalik itu. Sebab saya pun buat kajian. Kita pun nak buat bukan setakat kajian tu, bertanya-tanya juga tentang susuk badan namakan Andy Lala ini. Baik, kita rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan Andy Lala bercerita fazah kedua hidup dia atau fazah seterusnya yang anda akan terkejut kerana bukan calang-calang. Jadi kita jangan cerita banyaklah. Nanti anda bersama kembali di dalam WhatsApp with Nizal untuk kita dengarkan orang yang cekal. Kita kembali selepas ini. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu, lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup.
Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang tidak berupa. Tua muda menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Ingat ya, kita bersama dalam Lama Tak Jumpa, Long Time No See. Dalam program kita ini, kita kena tahu bahawa life will never be dull on What's Up with Nizal. How can you be dull with a story like this friend of mine, Andy Lala? Jadi kita nak dengarkan cerita lagi. Cumanya kali ini, waktu tidak mengizinkan kita cerita banyak saya nak tanya ni. Tetapi saya tahu bahawa waktu sangat mencemburui. Satu yang saya nak tanya ini mungkin dapat dikaitkan dengan cerita yang dia pergi tinggalkan rumah untuk dia pergi belajar ataupun dia pergi mencari sesuatu di Kuala Lumpur. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, anda tahu atau tidak, susuk badan namakan Andy Lala ini akhirnya menjadi seorang yang dikatakan international speaker, business coach and author. Ini bukan saya kata ni, ini orang putih kata. Orang memang asalnya putih. Jadi, apa kata sekarang ni kita nak tanya pada Datuk. Ni pun Datuk kan? Jadi siapa-siapa boleh balik Datuk ni. Bagaimana Datuk boleh menjadi seorang yang begitu sekali keadaannya dahlah bekerja, memaksa diri untuk bekerja, memaksa orang untuk mengambil kita bekerja sampai akhirnya sekarang you are an international speaker, ya. Anda juga seorang business coach. Anda diiktiraf oleh institusi antarabangsa sebagai international speaker. Jauh daripada itu lagi, anda, Datuk ataupun Andy Lala, sudah juga mempunyai kekuatan diistilahkan sebagai seorang yang istilahnya ada wan-wan ke ujung. Apalah jutawan ke, bukan sawan ya, jutawan. Baik, boleh ceritakan sedikit sejarah itu kerana itu sangat penting untuk orang mengetahui siapakah sebenarnya Andy Lala itu. Okey, terima kasih. Ini dari sisi lain Andy Lala lah. Okey. Maksudnya dalam bidang seni dari tahun 82 sehingga tahun 2000, alhamdulillah dengan izin Allah saya berjaya mengumpul RM400,000. RM400,000 ni bukan banyak sebagai selebriti, tapi bukan senang untuk kumpul duit sebanyak itu. Jadi saya nak kongsi dengan penonton semua, apabila Allah nak bagi kita sesuatu yang besar, Allah akan uji kita sesuatu yang besar. Jadi pada tahun 2000 saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duit yang saya simpan sebanyak RM400,000 itu, ada kawan ajak saya berniaga. Dia kata, Andy, kalau kita meletup projek ni, kau tak payah kerja semua hidup. Jadi saya teruja bila dia kata tak payah kerja semua hidup. Jadi saya bermulalah buat projek dengan dia, maknanya buat bisnes dengan dia pada masa tu. Jadi bila saya bisnes dengan dia, dalam masa 10 bulan habis RM400,000 tu kena tipu. Maknanya kumpul duit selama 18 tahun, habis dalam masa 10 bulan. Jadi bila dalam masa 10 bulan saya pening lah. Allah. Jadi memanglah. Ini saya nak cerita kenapa saya pergi kepada keusahawanan itu tadi. Jadi dalam tempoh itu bila dah dah hilang RM400,000 tu, dah mula cakap seorang-seorang ni Zal. Tahu cakap seorang-seorang? Maknanya kita mengungut, suara tu keluar lah cakap seorang-seorang. Jadi pada masa tu alhamdulillah kata-kata yang menjadi kekuatan kepada saya pada masa tu yang menyebabkan saya tak down sangat adalah pesanan daripada arwah ibu saya. Dia kata, senang je, dia kata kalau barang kamu kena curi, jangan salahkan pencuri sebab kerja dia memang mencuri. Kalau kamu kena tipu, jangan salahkan penipu sebab kerja dia memang menipu. Jadi apa yang berlaku pada saya adalah saya tak boleh salahkan kawan saya. Tak boleh sebab Betul. dia tentang saya.
Jadi masalah bukan masalah orang, masalah saya. Jadi dalam tempoh akibat daripada saya kena tipu itu, akhirnya saya tidak boleh bayar supplier, beberapa supplier, dan saya tak boleh bayar hutang bank. Hutang saya meningkat lagi. Rupanya bank ni bila kita tak bayar, dia punya interest tu Oi, dia accumulate. ya Allah. So dalam tempoh 5 tahun itu, termasuk pinjam duit Along, saya ada hutang lebih pada, kalau duit Malaysia lebih pada 4 juta, duit US dalam 1.3 million lah. Saya ada hutang dalam tempoh 5 tahun. Dari tahun 2000 hingga 2005, pada masa tu rumah kena sita, kereta kena tarik, kami anak beranak kena halau 7 kali. Maknanya 3 bulan tak bayar sewa rumah, Allah. kena halau. Jadi 3 bulan tak bayar sewa rumah, kena halau. Saya pindah di taman yang sama, Taman Setapak Indah. 7 rumah di Taman Setapak Indah tu saya pindah daripada satu rumah ke satu rumah dalam tempoh tersebut. Jadi dalam tempoh itu saya tak putus asa, kerana arwah ibu saya, dia kata jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah. Saya sentiasa minta pada Allah. Jadi pada masa tu yang menyebabkan saya pergi kepada bidang keusahawanan ini adalah saya tension selama 5 tahun. Pada 5 tahun itu saya maknanya kawan lari, adik-beradik lari, jiran lari, semua orang tak sama kita lah. Bila kita susah, baru kita tahu sebenarnya kawan kita tak ramai. Jadi dalam Siapa tempoh kawan? itu, Ya. dalam tahun 5 tahun itu, saya cuma ada 3 orang kawan saja yang sudi minum teh dengan saya. Jadi saya minta pada Allah, ya Allah Tuanku, bagilah jalan bagaimana saya boleh berjaya selesaikan hutang. I have no intention to become millionaire. Tak ada cerita pasal nak jadi jutawan. Cuma saya terkesan dengan arwah mak saya kata, hebat macam mana pun kamu di dunia ni, kalau hutang tak lepas, dekat akhirat tak lepas. Jadi saya pressure 5 tahun itu adalah macam mana nak cari duit bayar hutang. Saya tak ada impian jadi jutawan, tetapi oleh kerana hutang berjuta-juta, hanya dengan jadi jutawan barulah saya boleh bayar hutang. Jadi ini saya punya turning point. Dalam 5 tahun tu saya minta pada Allah, bagilah jalan. Akhirnya saya ditemukan dengan satu keadaan yang saya sebut sebagai miracle lah. Saya ada satu conversation ataupun percakapan dengan seseorang yang mengubah kehidupan saya. Orang itu sampai hari ni saya tak ingat dia siapa dan jumpa kat mana, tapi saya ingat pertuturan saya dengan dia. Ini perkataan dia. Dia kata, aku tengok muka kau ni Andy macam tanah runtuh. Maknanya muka saya tu semak sangat, tengah susah masa tu. Lepas tu dia kata, kau tahu tak ayat 1000 dinar? Saya kata, saya tahu. Kau tengok-tengoklah sikit. Lagi satu, aku nasihat engkau, bila kau minta pada Tuhan ni, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kau tak boleh buat 5, buatlah 4. Tak boleh buat 4, buatlah 3. Tak boleh buat 3, buatlah 2. Tak boleh buat 2, buat 1. Jangan tak buat langsung. Jadi lepas dia bagi nasihat tu, subhanallah, daripada ayat 1000 dinar tu, ada satu terjemahan. Kalau salah betulkan. Satu terjemahan dalam tu yang menceritakan tentang mahroja. Mahroja ni kita mendapat jalan keluar daripada kesusahan, daripada kesempitan, melalui punca yang tidak disangka-sangka. Jadi tak lama lepas itu saya berjumpa dengan multi-millionaires. Multi-millionaires ini dalam satu seminar. Jadi seminar tu adalah satu benda yang tak disangka-sangka lah bagi saya, sebab saya anti seminar. Saya tak suka dengar talk. Saya tak suka dengar. Zaman-zaman saya dulu ada banyak skim cepat kaya, skim piramid, Pak Mantelo, Labu Ram, AB Fund dan macam-macam lah. Jadi pada masa tu saya attend juga. Allah gerakkan hati saya berada di tempat yang sepatutnya, dan saya berkenalan dengan multi-millionaires. And then saya jumpa cikgu tu. Lepas tu cikgu tu pun dah arwah dah. Saya jumpa dia, saya kata, cikgu boleh tolong saya tak? Saya ada hutang berjuta-juta ni. Okay, boleh tak tolong saya? Saya nak belajar dengan cikgu. So apa dia bagi pada saya? Dia bagi saya satu buku. Dia kata, kau baca dulu buku dia baru aku tolong. Baru aku ajar kau. Dia bagi buku, saya tengok buku tu, nama buku tu Nizal, Copycat 101 Marketing, author dia Burke Hedges. Saya cakap dengan dia, cikgu, ini buku orang putih. Kenapa buku orang putih? Oh, saya kalau buku orang putih ni cikgu, saya baca laju. Oh, very good, speed reading, dia kata. Okey, macam ni cikgu. Saya terus terang, saya sebenarnya cikgu, saya ni cuma SRP je, SPM tak pas, bahasa Inggeris tak faham. Kemudian dia marah saya, dia kata, don't make your problem be my problem. Aku nak ajar kau ni pun dah besar rahmat.
Dia sound saya, don't make your problem be my Ui, problem. pedih. Jadi dia Pedih. hempas buku tu, dia balik terus. Bila dia balik, Allah. dia tinggal saya tercabar. Pasal apa? Bayangkan Izan, masa tu umur saya 46 tahun. You bayangkan saya last baca buku form 5. Umur 46 orang bagi buku suruh baca. Aduh, ini bukan senang nak potong perasaan ego pada masa tu kan. Adakah dia suruh aku baca buku? Jadi tapi oleh kerana saya susah, I have no option. Dia pun dah multi-millionaire. Jadi apa saya buat adalah saya pergi ke kedai buku, saya cari buku, tahu tak kamus Dwi Bahasa, English Malay, Malay English. Jadi buku Copycat 101 Marketing tu nipis saja 116 pages. Jadi saya baca buku tu bertemankan dengan dictionary. Saya tak ada option, saya kena belajar juga macam mana buku ni. Jadi 8:30 malam saya baca sampai 5:30 pagi. 9 jam. Buat pertama kali dalam hidup saya baca buku 9 jam. Kerana saya memang tak tahu langsung bahasa Inggeris. Jadi saya cuma tahu 4 je. Yes, no, alright, thank you. Yang lain tak tahu. Jadi buku tu bila saya translated, rupanya bila buku bahasa Inggeris translated dalam bahasa Melayu, kita baca balik makna dia, entah apa bunyi dia. Dia tak boleh direct translation. Jadi saya kena go through apa sebenarnya message dia. So my turning point pada 5:30 pagi. Saya ingat lagi. 5:30 pagi habis baca buku tu, air mata saya turun macam hujan. Saya terus confident boleh jadi jutawan. Sebab dalam buku tu ada satu statement daripada J. Paul Getty. Paul Getty ni adalah billionaire minyak. Dia kata, if you want to get rich, just find someone who making lots of money and do what he's doing. Kalau kau nak jadi kaya, kau cari je orang kaya. Kau tanya je orang kaya macam mana orang kaya jadi kaya. Kalau kau sanggup tiru apa yang orang kaya buat, kau akan dapat apa yang orang kaya dapat. Sebab moral of the story adalah tiru, just copycat them. Then Alhamdulillah saya call cikgu tu. Saya kata, I'm ready. Dia kata apa? Come again? I'm ready. Cakap bahasa Inggeris tu? Dia cakap Inggeris. Lepas tu dia kata, sounds good. Okay, saya jumpa dia. Lepas jumpa dia tu, dia kata, dia suruh saya tiru. Alhamdulillah, Nizam, dalam masa 13 bulan, saya dapat RM1 juta yang pertama tahun 2007. Dan saya mula awal 2006, 2007 saya dapat 1 juta dalam masa 13 bulan. Kawan-kawan ingat saya dapat group sale 1 juta. Sebenarnya my personal accumulate income saya dapat 1 million, 1 juta ringgit. Tetapi pada masa tu saya tak rasa duit tu besar kerana hutang saya lagi banyak berjuta-juta. Tetapi I learn something. Okay? Business is about a game of numbers. If you win the numbers, you win the game. Jadi pada masa itu, Alhamdulillah, tahun berikutnya, saya dapat 1.6 million. Saya buat e-commerce pada masa itu, e-commerce networking. Jadi pada masa itu, saya juga dilantik sebagai trainer dan speaker kepada syarikat. Saya dah banyak baca buku bahasa Inggeris pada masa itu. Jadi daripada buku-buku yang saya baca tu, banyak merubah kehidupan saya. Kita berubah oleh dua keadaan. Buku apa yang kita baca, orang yang macam mana kita jumpa. Inilah yang merubah kehidupan saya. Jadi daripada buku yang saya baca tu, ada satu buku yang really inspired me the most adalah buku Robert T. Kiyosaki. Increase Your Financial IQ, nama buku tu. Bila lepas saya baca buku tu, barulah saya nampak sisi bodoh saya dalam keuangan. Jadi saya nampak diri saya, patutlah, why the rich getting richer? Kenapa orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin, saya faham. Kemudian saya baca buku Blue Ocean Strategy. Buku ini juga really inspired me. Ditulis oleh Profesor Kim daripada Korea. Dalam buku ni dia kata, don't compete with rival, make them irrelevant. How to create your uncontested market space. Jadi saya pun cipta modul saya sendiri, saya jadi trainer kepada syarikat. Dalam masa yang sama saya buka center untuk usahawan, saya buat training dekat Setapak Indah pada masa tu. Hasil daripada tu saya dapat selesaikan semua hutang-hutang saya. Jadi tahun 2009 saya selesaikan semua hutang-hutang saya. Hari ini saya bukan orang kaya. Saya cuma tak ada hutang. Jadi sebenarnya gembiranya bila tak ada hutang. Dengan ilmu itulah menyebabkan saya bawa Sheila ke China. Saya bawa Sheila ke China menggunakan method. Saya ada formula bagaimana untuk berjaya sebagai usahawan, macam mana how to make your first million by leveraging other people's strength. Okay, jadi saya ada buku formula. Saya bawa Sheila penetrate China market.
menggunakan kaedah itu, as a result, Sheila jadi penyanyi nombor 1 di China, nombor 1 di Taiwan, nombor 1 di Hong Kong. Kemudian used to be pernah jadi nombor 1 world Chinese music. Dia pernah. Jadi pada masa tu. Jadi orang tanya saya, kaedah yang saya buat tu kenapa boleh apply dalam bidang muzik? Sebenarnya dalam bisnes cuma ada 2 jenis produk saja. Satu physical product, satu lagi services. Sheila menyanyi. Jadi saya cuma tukar kepada services, perkhidmatan. Jadi my training ni applicable for both. Jadi alhamdulillah bila Sheila berjaya, dia nak kahwin tahun 2018, 2017 I went to America. Saya belajar dengan the world's number 1 wealth and business coach, JT Fox. Jadi 2017 saya pergi ke Amerika belajar dengan JT Fox bersama dengan 2,500 orang millionaires, billionaires, celebrities from 71 countries. Jadi daripada 2017 itu belajar dengan 2,500 orang bersama yang lain. I was selected among top 30 pelajar yang dipilih untuk belajar personal dengan JT Fox di rumah dia. Daripada top 30 itu saya dapat top student. And then I was invited to be on stage with him untuk conduct seminar pada tahun 2018 di hadapan 2,500 orang millionaires, billionaires, celebrities from 71 countries. Jadi daripada situ saya dikira sebagai international speaker, business coach and author. Saya balik ke Malaysia, sekarang ni apa saya buat? Saya translated dalam bahasa Melayu. Saya nak ajar usahawan kita dekat Malaysia ni bagaimana untuk berjaya sampai ke tahap global. Jadi itulah sedikit latar belakang saya. Hari ini alhamdulillah insya-Allah jika Allah izinkan perjalanan saya, ada sebuah negeri yang memberi kepercayaan kepada saya untuk conduct training untuk usahawan kita, untuk 1,000 usahawan di negeri berkenaan, untuk saya bimbing dia orang untuk dia orang berjaya sebagai global entrepreneurs. Ini bukan cakap kosong kawan-kawan ya. Anda semua dengar ni cakap betul ni. Because, sebab saya kenal yang dia katakan JT Fox itu bukan main-main, bukan calon-calon orang. Dan orang yang berjaya dan bukan cakap berjaya, dia cakap terus terang. Kalau dia kata kau tak betul, dia cakap kau tak betul. Kalau kau betul, cakap betul. Jadi apa yang berlaku barangkali ialah Datuk Andy Lala telah berhadapan dengan orang yang teruji dan nak belajar macam mana untuk menjadi yang betul, belajar pada orang yang betul. Nak belajar jadi orang jutawan, belajar pada orang yang memang seorang jutawan. Siapa nak belajar jadi jutawan orang Malaysia yang boleh menjadi jutawan, belajarlah daripada Andy Lala. Okey, nampak gayanya memang waktu sangat mencemburui kita ni. InsyaAllah, saya fikir ada masa untuk kita nanti insyaAllah. Dah saya sekarang mula nak panggil Datuk lah balik kan. Sebab saya fikir jalan. Saya dah biasa panggil Andy Lala tu. Saya kalau panggil Andy Lala kata bertuan-tuan aja, bertuan-tuan. Sama dengan Profesor Datuk Dr. Fazil Cik Din tu. Baik, kalau lah katakan satu masa nanti, saya harap masa itu sangat dekat, kita adakan satu sesi di pentas kami ini untuk belajar menjadi usahawan sebenar melalui orang yang benar yang bernama Andy Lala. InsyaAllah. Saya membayangkan itu kerana kita nak reach out kepada ramai ini. Kerana terlalu banyak di luar sana yang mencari tetapi yang dicari ini tak dapat, seperti mana anda mencari-cari nampak 400 senyap, lenyap, hapus. 400,000 habis begitu. Kerana yang mengajar tu atau mantu itu bukan orang yang tepat. Jadi betul kata yang disebutkan, dinasihatkan itu, kalau nak jadi betul, carilah orang betul. Kalau cari orang menipu, memang kerja dia menipu. Cari orang yang betul dan cari orang yang berjaya, dan insyaAllah, dan saya fikir anda telah membuktikan keupayaan itu dalam pelbagai segi. Dari segi keusahawanan, dari segi pendidikan dan pendidikan orang ramai, dan juga dari segi kejayaan anak anda sendiri. Tahniah diucapkan. Baik, akhir kata, mungkin ada sesuatu yang mungkin nak dirumuskan sedikit, Andy, sebelum kita ucapkan salam. Tapi salam tu ada ikatan tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada banyak benda yang kita nak buat sama ni. Okey, ada apa-apa yang nak disampaikan akhirnya? Okey, akhir kata saya nak maklumkan begini. Sekiranya ada yang mentakrifkan saya berjaya,
kejayaan itu, kredit itu seharusnya adalah diberikan kepada arwah ibu saya dan ayah saya. Ayah saya masih hidup lagi, umur 85 tahun. Sebab Oh macam ya. ni, kejayaan kita adalah disebabkan oleh ibu bapa kita. Jadi saya tak boleh declare ataupun tak boleh claim kata kejayaan ini kejayaan saya. Kejayaan ini adalah Milik kejayaan sendiri. ibu bapa saya. Nak tengok kejayaan saya, tengok anak-anak saya nanti jadi apa. Maknanya cabaran sangat besar. Bukan senang untuk mendidik anak-anak kita supaya dia berjaya. Ya, Saya benar. paling penting sekali adalah kalau dapat anak-anak saya berjaya di dunia dan di akhirat. Yang kita ada ni akhirat. semua pinjam-pinjaman saja. Saya pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai bentuk ujian. Tetapi bila Allah sayang kita, dia uji kita. Jadi apa yang saya nak share kepada kawan-kawan semua dekat sini adalah kalau dalam konteks keusahawanan itu, saya insya-Allah saya menawarkan diri saya untuk bantu rakan-rakan yang lain satu ruang untuk komplement kepada business coach yang ada kat Malaysia. Maksudnya dekat Malaysia dah banyak business coach yang bagus-bagus. Tetapi seminar dekat Malaysia yang tidak ada, yang saya nak komplement, saya nak perlengkapkan adalah saya fokus kepada entrepreneurs development program. Yang kita kurang sangat seminar dekat Malaysia adalah membangunkan usahawan, iaitu dia punya foundation. Dekat Malaysia memang banyak dari segi structure. Macam kalau kita tengok bangunan tu teguh berdiri bukan kerana structure, dia teguh berdiri kerana foundation, piling yang dekat bawah tu. Jadi sebagai analogi tu saya nak maklumkan, saya punya kepakaran sekarang adalah bagaimana membangunkan anda sebagai usahawan yang sebenar, yang ada foundation yang tulen, yang membolehkan kita berjaya sehingga peringkat antarabangsa. InsyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah. Itu ingat ya, Tiang Seri tu. Tiang Seri. Baik, terima kasih sangat-sangat lah Andy. Kita punya waktu tu memanglah tersarat sangat ni. Tetapi tak apa, banyak benda yang kita boleh faham. Antara sebab-sebabnya saya mengundang Andy Laila pun untuk bertemu kita bersembang ini adalah untuk melihat sisi-sisi yang orang lain tak lihat. Walaupun kita kata lama tak jumpa tu, tapi hasrat di hati lah nak mencungkil rahsia ataupun ilham untuk menabur bakti dan budi balik kepada masyarakat sebagai seorang insan yang terbaik. Dan saya setuju kata anda dan saya setuju kata, boleh saya rumuskan ya, bahawa apa yang disebutkan kedua-duanya ialah soal ini, soal kembali kepada kekuatan diri. Diri yang banyak mainkan peranan. Kan? Jadi orang-orang lain kita kena hargai juga. Umpama ibu dan ayah perlu dihargai. Kan? Jadi kalau nak mencari kekuatan, carilah dalam diri, kerana diri itu sudah disempurnakan Tuhan dengan kekuatan dan makan sebaik-baik kejadian. Wah, kita pula nak bagi ceramah. Baik, apa pun Andy, thank you very much. Okay, insyaAllah for us in WhatsApp with Nizal, dalam WhatsApp Nizal, since you are now an international speaker, so I will tell you that in this particular platform, life will never be dull on WhatsApp with Nizal. Okay? Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita nantikan, saya sebenarnya ada banyak sisi-sisi lain yang saya nak bertanya, termasuklah soal muzik ya. Dan kerana anda merupakan orang yang mempunyai keupayaan melahirkan muzik-muzik yang orang lain tak buat. Artinya muzik-muzik satira politik, muzik masyarakat yang berbeza daripada yang lain-lain, yang banyak unsur-unsur ataupun temanya banyak pada cinta dan sebagainya. Tapi tak apa, itu akan kita bawa sesi lain. Tapi yang pentingnya, lama tak jumpa, long time no see, now you see. Wow, why long time no see? Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih sangat-sangat. Semoga berjaya. Salam dengan keluarga. Dan insyaAllah, terutama kepada ayah anda. Okay, hingga kita jumpa lagi insyaAllah. Baik saudara, sampai di sini saya dapat bersama dengan WhatsApp with Nizal. Ingat, hidup ceria, cerdas, cekal bersama WhatsApp with Nizal. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Signing off, Nizal Muhammad.